إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, pertama kita syukur pada Allah dengan limpah kurnia Allah Azza wa Jalla dengan belas kasihannya yang telah membuka ruang dan peluang kepada kita untuk bersama dalam majlis ta'lim pada petang ni. Alhamdulillah. Kita menyambung kitab kita antum Jalan Menuju Hidayah. Kita baca kepada sebab-sebab yang menyebabkan seseorang itu mendapat hidayah. Kita dah baca dah perkara yang pertama. Sebab apa? Sebab kita mengenal Allah Ta'ala. Itu sebab yang pertama. Sebab yang kedua antum, bukan sahaja kita kenal Allah Ta'ala, tapi kita beriman dengan Allah Ta'ala. Itu menyebabkan antum kita mendapat hidayah daripada Allah Ta'ala. InsyaAllah petang ni antum kita akan masuk kepada perkara yang ketiga. Sebab yang ketiga antum. Sebelum tu antum kita tengok sikit mukadimah. Seperti biasa. Daripada ni Zakaria bin Amir. Daripada Amir. Dia mengatakan Aisyah Renha mengirimkan surat kepada Muawiyah yang bunyinya amma ba'du. Sesungguhnya apabila seorang hamba melakukan maksiat kepada Allah, maka orang yang dahulu memujinya akan berbalik mencelanya. Kita tengok. Penulis kitab kita Ibn Qayyim Al-Jawziyah, dan kita ada sangat terkenal Ad-Da' wa Dawa, penyakit dan juga ubat. Antum, dia membawa beberapa riwayat kepada kita antum tentang kesan apabila kita terlibat dengan maksiat antum. Sebab tu antum, kita selalu kena doa dan kita kena cari sebab-sebab supaya kita mendapat hidayah daripada Allah. Dan dengan cahaya hidayah daripada Allah ni lah antum, maka kita akan dapat menjauhi maksiat antum. Tengok. Kata Ibn Qayyim Al-Jawziyah hafizallah, dia kata maksiat yang pertama, kesan dia kepada hati, dia menghalang masuknya ilmu antum. Kalau kita duduk belajar, kita duduk mengaji antum, kita rajin pergi kuliah, kita rajin mengaji, tetapi apabila kita banyak buat maksiat, kita mengaji juga, tapi maksiat kita tak dapat tinggal, maka kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, dia kata yang pertama, kesan daripada maksiat yang kita tak tinggal tu, apa akan berlaku pada kita? Dia kata maksiat akan menghalang masuknya ilmu. Oh, dahsyat tu. Ni bahaya. Ini kesan yang sangat bahayanya Ibn Qayyim letak sebagai kesan yang pertama. Tengok tu. Kata Imam Ibn Qayyim, ilmu adalah cahaya yang Allah masukkan ke dalam hati, sedangkan maksiat adalah pemadam cahaya tersebut. Kita tengok. Tengok bahasa Ibn Qayyim. Al-Imam Ibn Qayyim Jawziyah rahimahullah, dia kata apa? Ilmu adalah cahaya yang Allah masukkan dalam hati. Tetapi maksiat itu adalah pemadam kepada cahaya tersebut. Mengaji itu mengaji lama, tapi tak dapat berubah. Tak dapat berubah. Ilmu tak dapat beri kesan apa pun kepada diri penuntut ilmu itu. Sebab apa? Sebab Ibn Qayyim kata apa? Ibn Qayyim kata sebab maksiat masih ada apa pada diri orang yang menuntut ilmu itu antum. Ketika Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Muna duduk sambil membacakan sesuatu di hadapan Imam Malik,
Kecerdasan dan kesempurnaan pemahamannya membuat Imam Malik tercengang. Kita tahu kan, Imam Syafi'i rahimahullah, dia belajar dengan Imam Malik rahimahullah, Imam Munah, Imam kita. Bila Imam Syafi'i baca hadis di depan Imam Malik rasa tercengang. Dengan apa? Dengan kecerdasan dan kesempurnaan pemahamannya. Dahsyat tu. Beliau pun berkata, sesungguhnya aku memandang. Siapa kata? Imam Malik kata. Imam Malik kata, sesungguhnya aku memandang bahawa Allah Azza wa Jalla telah memasukkan cahaya ke dalam hatimu. Imam Malik kata, daripada cara pembacaan hang, daripada cara aku tengok hang, pemahaman hang ni, satu benda aku nak kata apa dia? Sesungguhnya Allah telah memasukkan cahaya ke dalam hatimu, maka janganlah kamu memadamkan cahaya tersebut dengan kegelapan maksiat. Tengok. Anda tengok perkataan Imam Darul Hijrah, Imam Madinah, Imam Malik rahimahullah, Imam kita. Dia kata kat Imam Syafi'i, aku tengok daripada cara hang baca hadis, cara pemahaman hang tentang hadis tu, aku tahu satu benda. Apa dia? Allah Ta'ala telah memasukkan cahaya ilmu ke dalam dada hang. Dan aku nak pesan satu benda. Jangan kamu memadamkan cahaya tu dengan maksiat. Antum. Ini nasihat ulama salaf kepada seorang ulama salaf yang lain, antum. Dahsyat antum. Dahsyat antum. Kita tak tahu lah antum. Kita tak tahu lah. Saya tak tahu lah macam diri saya. Antum mungkin cahaya tu banyak. Siapa mungkin buat maksiat. Korang. Antum tengok macam kita. Allah. Beliau pun berkata. Apa dia? Imam Syafi'i berkata dalam syairnya. Imam Syafi'i ada satu syair yang sangat terkenal. Yang para ulama kita selalu baca. Dia kata, aku mengadu kepada Waqi' tentang buruknya hafalanku. Dia menasihati aku agar aku tinggalkan kemaksiatan. Imam Syafi'i, dia mengadu ke guru dia, Imam Waqi'. Dia kata, rahimallah. Dia kata, aku ni, dia kata, susahlah nak hafal. Hafalan aku ni suka hilang. Kau tahu guru dia kata apa? Guru dia kata apa? Agar aku ni meninggalkan maksiat. Antum jangan ingat Imam Syafi'i yang kata guru dia pesan tinggal maksiat macam kita antum. Maksiat apa yang Imam Syafi'i buat? Maksiat apa yang dia buat antum? Antum tengok. Dan dia pun berkata, ketahuilah sesungguhnya ilmu itu adalah kurnia dan kerana Allah tidak akan diberikan pada orang yang bermaksiat. Tengok, Imam Waqi' bagi nasihat. Satu, dia kata tinggalkan maksiat. Nasihat tu untuk kita antum. Walaupun dia kata tu kat Imam Syafi'i, sepatutnya nasihat tu kat kita. Kena dengan tepat dia. Dia kata apa? Sesungguhnya tinggalkan maksiat. Apalah yang akan jadi kuat. Dan dia kata yang kedua, dia kata apa? Dia kata ilmu ni akan datang. Ilmu ni kurnia Allah. Kurnia Allah. Dan Allah akan bagi pada orang yang mana? Orang yang tidak bermaksiat. Satu. Itu kesan apabila kita terlibat dengan maksiat. Tengok. Yang kedua antum, apa dia? Maksiat menyebabkan kehampaan hati dari mengingati Allah. Tengok. Maksiat akan menyebabkan hati itu jadi apa? Hati itu jadi hampa dari mengingati Allah. Maksiat itu akan menyebabkan kita ni lemah daripada mengingati Allah. Dengan maksiat ni antum kita akan kurang pergi majlis-majlis ilmu. Dengan maksiat ni antum kita baca Quran tak rasa manis. Dengan maksiat ni antum kita solat pun jadi macam tak. Macam selalu antum. Ya betul. Kehampaan hati yang dirasakan oleh pelaku maksiat, kata Imam Ibn Qayyum, antara dirinya dan Allah sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan kelazatan apa-apa pun. Meskipun Imam Ibn Qayyum kata seluruh kelazatan dunia berkumpul padanya, tapi ia tidak akan mampu menutupi rasa hampa tersebut. Tengok. Walaupun dia dapat dunia. Dia dapat dunia tu dalam keadaan macam mana?
dalam keadaan dia bermaksiat pada Tuhan. Mungkin orang nampak dia macam dia tak ada apa-apa, dia tak rasa apa-apa. Tapi Ibn Qayyim kata, dia tidak akan dapat menutup kehampaan hati dia. Tak ditutup. Walaupun dunia tu jadi hak dia. Akan sampai satu masa, dia akan rasa apa yang dia buat tu, yang selama ini yang dia bermaksiat pada Allah untuk cari rezeki ni, tak ada nilai langsung. Dia akan merasa kosong hati dia, akan rasa hampa hati dia. Sebab apa? Sebab dia tengok semua kekayaan yang dia bina, yang ada. Ketika bila? Akan sampai satu masa dia muda mungkin dia tak rasa apa. Tapi bila umur dia dah meningkat, bila anak-anak dia tak jadi, semua jadi masalah kat dia. Dia tengok rumah yang dia bina dengan duit rasuah, dengan duit buat zalim orang, dia tak dapat menutup rasa hampa dia. Kenapa? Kerana dia telah lupa Allah ketika dia memiliki semua benda ni. Dia mendapat benda ni dengan cara yang mana? Dengan cara yang dia telah ketepikan agama. Ibn Qayyim kata, dia pasti akan terasa hampa. Walaupun dunia tu ada kat dia. Dia tak dapat tutup benda tu. Ini adalah benda yang sangat mengecewakan apabila kita sedang di waktu ujung-ujung usia kita. Kita tutup je nak tahu. Apa kita nak tutup benda tu antum? Kita makan benda-benda yang kita kata bukan kata subhat, benda haram. Kita didik anak-anak kita dengan duit-duit yang macam ni antum dan tak bagi tahu pasal agama langsung. Mereka dah besar dah antum. Mereka dah ada kehidupan sendiri. Kita tengok mereka dengan tak tutup aurat, dengan tak semayang, dengan terlibat dengan benda-benda yang kita kata apa, agama larang. Kita pula dah duduk tua dah antum. Ketika tu kita akan rasa kehampaan hati. Sebab apa? Sebab kita telah melalaikan. Sebab dunia telah melalaikan kita daripada ingat Allah ketika kita muda. Dan ni kita tak rasa apa. Tapi percayalah, benda tu akan datang. Yang ketiga kata Ibn Qayyim, kesan. Apabila orang buat maksiat kepada Allah, maksiat akan membuat pelakunya merasa asing di antara orang baik. Antum betul. Kita akan terasa asing bila berada di antara orang-orang baik. Dia bercakap benda-benda yang melibatkan keimanan, melibatkan ketaatan. Kita tahu diri kita. Kita tahu diri kita. Kita masih lagi terlibat dengan maksiat-maksiat. Bila kita duduk dengan orang-orang yang macam ni, orang-orang yang baik-baik macam ni, kita terasa asing. Kita terasa asing. Walaupun kita akan cakap juga 2-3 perkataan pasal agama ni, kita akan cakap juga, tetapi fikiran kita dia akan kacau tu. Apa dia akan kacau? Macam mana aku nak bercakap benda macam ni, aku masih lagi buat maksiat. Dia terasa asing. Dia tak boleh serasi. Tapi kalau semua tu orang-orang baik-baik, yang orang-orang yang mana dia bertinggal maksiat, dia penjaga, dia punya ibadah semua, dia tak rasa asing kan tu. Dia cakap pasal iman, cakap hadis, Quran. Kita pun cakap, tak apa. Tapi bila kita ada buat something yang orang dia pun tak tahu, dan dia pun tak payah tahu, kita ni akan rasa asing. Kita akan rasa asing. Kita tak akan rasa selesa bila kita duduk dengan orang-orang yang baik. Tengok. Kemudian kata Ibn Qayyim lagi, yang kelima, maksiat akan membuat semua urusan dipersulitkan. Tengok. Yang keempat, maafkan saya, bukan kelima, yang keempat. Yang keempat, maksiat akan membuat semua urusan jadi susah. Jadi susah antum. Tidaklah pelaku maksiat melakukan suatu urusan, melainkan dia akan menemui berbagai-bagai kesulitan dan jalan. Tengok, buntu dalam menyelesaikannya. Itulah fakta dia. Fakta dia macam itulah. Antum kalau terlibat dengan maksiat, antum punya urusan semua jadi susah. Kenapa? Kerana Allah telah sebut dalam Quran, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Tengok. "Wa man yattaqillah." Siapa yang bertakwa kepada Allah? Surah Talaq kan? Allah Taala cerita tentang takwa kan?
Kita selalu baca surah Talaq tu. Wa may yattaqillah. Siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Kami akan jadikan kepada dia jalan keluar dari semua masalah dia. Tapi bila dia bermaksiat, jalan keluar tu nak main kat mana? Dia akan jadi masalah. Dia akan jadi buntu untuk menyelesaikan masalah dia. Kenapa? Kerana dia tak ada takwa. Kerana dia tidak ada takwa. Yang ada apa? Kemaksiatan. Jadi betul lah Imam Ibn Qayyim rahimahullah sebut apa? Dia sebut kalau orang yang bertakwa akan dimudahkan jalan dia, maka orang yang tidak ada takwa akan dipersulitkan jalan dia. Kenapa Allah Ta'ala mempersulitkan jalan dia? Bukanlah maksud Allah Ta'ala buat zalim ataupun untuk menyusahkan dia. Tak. Untuk dia tahu. Dia satu orang yang sentiasa taat. Dia tahu mudah urusan dia. Tiba-tiba urusan dia jadi susah. Dia kena tahu. Bermakna ada satu benda, something yang dia buat yang menyebabkan urusan dia jadi susah. Tak boleh selesai. Maka apa dia perlu buat? Maka dia kena menambahkan dia punya ketakwaan. Tengok. Mesti menambahkan dia punya ketakwaan. Tengok. Kemudian yang kelima. Yang kelima, kata Imam Ibn Qayyim, maksiat melemahkan hati dan juga badan. Maksiat melemahkan hati dan juga badan. Betul antum? Sebab bila kita buat maksiat antum, Nabi dah sebut dalam hadis, Nabi kata akan ada satu titik hitam. Kalau kita tak istighfar, tak taubat, titik itu akan kekal. Kita buat lagi, dia akan tambah. Akhirnya hati kita jadi gelap. Hati kita tak nampak dah. Apa itu cahaya hidayah, apa itu petunjuk, tak nampak. Dan bila kita banyak buat maksiat tu, maka apa akan berlaku? Badan kita juga akan jadi lemah. Badan kita akan jadi lemah. Kita tidak ada kekuatan untuk beribadat antum. Antum buat satu maksiat, lepas tu antum pergi baca Quran. Antum tengok beza sebelum kita buat maksiat dengan lepas kita buat maksiat, kita buat ibadat. Nampak beza dia. Pasti akan nampak. Satu orang yang rajin bangun malam, dia sembahyang tahajud, dia punya bacaan Quran, dia punya solat, dia punya cakap, ni semua beza tu. Nampak lain. Satu orang yang terlibat dengan maksiat, walaupun dia ni satu orang yang ibadat, dia jaga solat dia jaga zikir dia jaga Quran dia, tiba-tiba dia pergi buat satu dosa. Lepas tu antum bila dia nak baca Quran, dia akan rasa berat lah. Kenapa? Hati dia dan badan dia telah menjadi lemah antum. Tengok. Ini adalah beberapa perkara antum yang menyebabkan kita punya hubungan dengan Tuhan jadi tak stabil antum. Jadi kacau antum. Apabila kita terlibat dengan benda-benda ni antum, kita kena tahulah apa yang kita kena tahu. Kita kena tahu hubungan kita dengan Tuhan dah mula retak. Sebab maksiat ni akan menyebabkan kita jauh daripada Tuhan. Itu satu benda yang sangat penting. InsyaAllah antum, nanti di masa akan datang, kita akan sambung lagi antum perkara yang ke-6. Sekarang kita masuk kepada kita punya kitab. Sebab-sebab kita mendapat hidayah. Perkara yang ketiga di antara sebab kita mendapat hidayah adalah berpegang dengan tali Allah. Berpegang dengan tali Allah. Tengok. Kata penulis kitab kita, Syekh Muhammad Asad rahimahullah, anda mesti ingat bahawa tidak ada daya dan kekuatan bagi kita kecuali dengan izin Allah Ta'ala. Maka kewajipan kita adalah mencari sebab-sebab hidayah. Kita yang kena cari antum. Sebab-sebab hidayah tu. Kita kena cari dilalah, dalil-dalil yang akan menyebabkan kita mendapat hidayah. Tengok. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Imran ayat 101.
Dia nak bagi penerangan tentang apa makna tali Allah. Tengok. Dia kata, wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratin mustaqim. Ali Imran 101. Anda tengok kitab kita muka surat 53. Allah Ta'ala sebut, wa may ya'tasim billah. Siapa yang berpegang teguh kepada siapa yang berpegang teguh dengan Allah, maknanya dengan agama Allah. Tadi Allah di sini bermakna agama Allah. Faman ya'tasim billah faqad hudiya ila siratal mustaqim. Maka sesungguhnya dia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Anda tengok. Diambil perkataan faqad hudiya. Faqad hudiya. Dia telah diberi petunjuk, hidayah kepada jalan yang lurus. Tengok. Siapa yang pegang kepada agama Allah, dia telah mendapat petunjuk dan juga hidayah. Agama ini adalah agama yang dibina dengan dua sumber. Yang pertama, ma qala Allah wa ma qala Rasul. Apa yang Allah sebut dalam Quran dan apa Nabi sabdakan. Agama ini bukan datang melalui mimpi, cerita-cerita, tak. Agama ini datang dengan ma qala Allah wa ma qala Rasul. Di dalam ayat ni Allah Ta'ala kata faqad hudiya ila siratin mustaqim. Kita dah banyak kali dah ulang perkataan ihdinas siratal mustaqim. Kata Ali bin Abi Talib, sirat al-mustaqim adalah Al-Quran. Tengok apa maksud siratal mustaqim? Kata Ali bin Abi Talib rahimahullah radhiyallahu anhu, sirat al-mustaqim adalah Al-Quran. Kata Ibn Abbas, as-sirat al-mustaqim adalah Islam. Tengok. Kata seorang ulama Ibn al-Hanafiyah mengatakan, as-sirat mustaqim adalah agama Allah, yang mana dia tidak menerima agama selainnya. Ya. Allah Ta'ala sebut, wa man yabtaghi ghairal Islam dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Allah Ta'ala kata, wa man yabtaghi. Yabtaghi makna ibtigha. Siapa yang bersungguh-sungguh. Dia sungguh-sungguh tau. Ghairal Islam Madinah. Dia sungguh-sungguh cari agama selain daripada Islam sebagai agama dia. Dia betul-betul cari. Bukan dia main-main. Dia memang sungguh-sungguh tak mahu pada Islam. Wala yuqbala minha. Allah Ta'ala tak akan sekali-kali terima apa pun daripada dia. Wa fil akhirati minal khasirin. Esok akhirat dia akan jadi orang yang rugi. Siapa yang kata rugi? Allah sendiri yang kata dia akan menjadi hamba yang rugi. Itu memang rugi lah. Sebab Allah yang sebut. Tengok. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, oleh Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, dan hadis ini sahih sesuai syarat Muslim. Tengok. Dia kata, satu hari seorang sahabat Nabi yang bernama An-Nawas bin Sam'an. Nawas bin Sam'an ni dia satu sahabat yang terkenal. Dia tanya kat Nabi satu soalan yang sangat memberi manfaat kepada ummah. Dia tanya kat Nabi, apa itu dosa? Ini soalan sahabat tu. Apa itu dosa? Nabi kata dosa itu adalah satu perkara yang membuat hati tak tenang. Dan yang kedua, tak nak orang tahu. Itu dosa. Itu tafsiran dosa yang Nabi bagi itu. Dosa tu apa? Bila kita terlibat dengan dosa, jiwa kita tak tenang. Dan yang kedua, kita tak mahu orang tahu. Itu dosa tu. Kata Nawas bin Sam'an, Nabi SAW bersabda. Nabi kata Allah membuat perumpamaan jalan yang lurus. Nabi kata Allah buat perumpamaan. Yang kata jalan lurus tu apa? Tengok. Renungkanlah pemisalan Nabi SAW yang sangat mendalam ni. Kita dengar elok apa yang Nabi nak kata ni. Nabi SAW bersabda, Nabi kata Allah membuat perumpamaan jalan yang lurus. Di atas kedua sisi jalan ini terdapat dua pagang. Dan pada pagang itu terdapat pintu-pintu terbuka. Yakni pada kedua pagang itu terdapat pintu-pintu terbuka. Nabi kata jalan lurus ni macam ni. Ni jalan lurus. Di tepi jalan lurus ni, di dua sisi kanan dan kiri ni, dia ada pagang. Dia ada pagang. Bersama jalan lurus tu dia ada pagang. Dan Nabi kata pada pagang tu
Ada pintu-pintu terbuka. Ada pintu-pintu yang terbuka. Dia bukan sakit ada pagar saja. Jalan lurus lah. Kiri kanan ni ada pagar. Dan di setiap pagar tu ada pintu yang terbuka. Dan di atas pintu tu Nabi kata terdapat tirai yang terjulur. Ada tirai. Ada tirai macam rumah kita ada tirai kan. Dan di ujung jalan terdapat penyeru yang berseru, hai manusia, masuklah jalan itu semuanya dan jangan menyimpang. Ada satu suara, satu seruan yang kata, wahai manusia, masuklah jalan itu semuanya dan jangan menyimpang. Masuk jalan-jalan tu, jangan pergi simpang apa pun. Ada pula penyeru yang berseru daripada atas jalan sedang mengatakan, yakni jika manusia hendak memasuki salah satu pintu yang terbuka yang ditutup tirai itu, maka penyeru berseru kepadanya dari atas sirat, hai, jangan membukanya. Yakni jangan membuka pintu tu. Ada tirai. Ada penyeru kata masuk pintu tu. Ada juga penyeru yang berkata di atas jalan yang lurus tu. Dia kata di atas sirat jalan. Dia kata apa? Jangan lebih buka pintu-pintu tu semua. Jangan lebih masuk. Kerana jika engkau membukanya, maka engkau akan masukinya. Jangan pandai-pandai lebih buka. Dia tutup dengan tirai elok dah. Jangan lebih buka. Dia kata. Dan Nabi kata, jika anda membukanya, anda memasukinya. Tengok. Jadi berkata perawi hadis ni, dia kata apa? Berkata Al-Habib, iaitu Nabi SAW kata, Nabi kata, sirat itu adalah Islam. Yang awal tadi. Apa dia? Jalan lurus tu, Nabi kata adalah Islam. Ini adalah tafsiran Nabi SAW mengenai sirat. Sirat adalah Islam. Dua pagar adalah ketentuan Allah. Dua pagar tu, kiri kanan tu adalah ketentuan Tuhan. Allah, benda yang Allah dah tentu dan tu. Pintu-pintu yang terbuka adalah larangan-larangan Allah. Pintu yang terbuka kiri kanan tu semua larangan Allah. Jangan masuk. Kita dah atas sirat. Pagar tu adalah apa dia? Ketentuan Tuhan. Dan pintu yang ada tepi pagar tu adalah larangan-larangan Allah. Penyeru yang berada di hujung jalan adalah kitab Allah, Al-Quran. Dan penyeru yang berada di atas sirat adalah penasihat daripada Allah Ta'ala dalam hati setiap muslim. Ada penyeru di hujung jalan kan? Penyeru di hujung jalan tu adalah siapa? Adalah kitab Allah. Dan penyeru yang di atas sirat adalah penasihat daripada Allah dalam hati setiap muslim. Anda tengok Nabi bagi perumpamaan yang sangat jelas satu. Sangat jelas. Kita ada atas sirat. Di tepi tu ada pagar. Kiri kanan ada pagar. Dan pada setiap pagar tu ada pintu yang terbuka. Dan pintu tu ditutup dengan tirai. Dan ada yang suruh masuk. Kalau masuk, Jahannam itu. Sebab itu semua larangan Tuhan. Ada yang kata jangan masuk. Sebab apa? Itu larangan Tuhan. Jadi dia kata apa? Jika kita berniat untuk melakukan kemaksiatan, maka anda melihat penasihat dalam hati anda akan berkata kepada anda, jangan kau lakukan ini, jauhlah ini haram. Tengok. Kadang-kadang tu, betul lah Nabi sebut ni. Betul Nabi sebut ni. Apa dia tu? Kadang-kadang kita tahu benda tu haram. Akan datang dalam hati kita petunjuk daripada Tuhan. Yang kata apa? Benda ni haram. Benda ni tak boleh buat. Tak boleh buat tu. Tapi, kenapa kita dapat langgar tu? Sebab apa? Sebab kita punya iman ketika itu telah turun. Kenapa iman kita turun? Sebab kita banyak melakukan maksiat kepada Allah. Iman kita jadi lemah. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Iman ni meningkat dengan taat, turun dengan maksiat. Jadi Nabi kata kadang-kadang apabila kita nak terlibat dengan satu maksiat, kita akan teringat tu, benda tu.
benda tu akan menjadi satu panduan petunjuk kepada kita. Hati kita akan kata, oh benda ni tak boleh, benda ni salah ni. Mana boleh ada orang Islam yang makan rasuah, dia tak tahu kata benda tu tak boleh. Mustahil kan tu. Mana boleh satu orang Islam yang dengar azan tapi tak semayang, dia boleh kata benda tu dia tak payah semayang. Mana ada. Mana-mana setiap orang Islam ni ada penyeru-penyeru antum tentang ketaatan ni dalam hati dia akan datang antum. Akan datang penyeru-penyeru ilham yang kata ada benda ni tak boleh, benda ni haram, tak boleh buat. Sebab apa? Sebab Nabi dah beritahu daripada hadis tadi tu. Tapi kerana kita punya kelemahan iman menyebabkan kita terperangkap dengan seruan jahat dan kita terlepas dengan seruan baik antum. Tengok. Sebab tu Nabi SAW bersabda, Nabi kata albir husnul khuluq. Yang kata kebaikan, yang kata ketaatan ni apa? Nabi kata kebajikan adalah akhlak yang baik. Tengok. Nabi kata apa? Nabi kata kebaikan adalah akhlak yang baik. Kita pun tahu. Siapa tak tahu kata akhlak buruk ni agama celah. Semua tahu antum. Seruan-seruan ketaatan, seruan-seruan kebaikan sentiasa datang pada kita antum. Sentiasa dibuka pintu-pintu kebaikan untuk kita masuk dalam tu. Tapi kita tak mau masuk tu. Kita melarikan diri daripada pintu-pintu kebaikan. Kita menuju kepada pintu-pintu kejahatan. Oh, alhamdulillah min dzalik. Dan Nabi kata wal ismu ma hakka fi sadrik. Dan dosa ialah apa yang meragukan dalam hatimu. Wa karita an yattali'a alaihi nas, dan engkau tidak suka orang lain melihatnya. Itu dosa tu. Itu dosa. Anda tengok Nabi sebut dalam apa? Dalam hadis Imam Muslim. Nabi kata apa? Albir. Bir kebaikan itu. Kebaikan tu antara kebaikan yang kita semua orang tahu. Yang kadang keseruan tu datang kepada kita. Apa dia? Husnul khuluq. Husnul khuluq. Akhlak yang baik. Tapi kenapa kita masih lagi mempamerkan akhlak yang buruk? Dan kita tak tahu kah kata ghibah tu akhlak buruk? Kita tak tahu kah ghibah itu akhlak yang buruk? Ada orang Islam tak tahukah kata ghibah tu akhlak yang buruk? Kita tak tahukah kata membuka aib orang itu adalah satu benda yang buruk? Bukan benda bir, benda buruk. Kita tak tahukah? Seruan tentang ghibah ni buruk, buka aib orang ni buruk, tak datangkah kepada kita? Tak, Nabi kata tak. Telah datang seruan itu kepada kita, tapi kita meninggalkan benda itu. Dan Nabi kata wal isma ma haqa fi sadrik. Dan dosa ialah apa yang meragukan dalam hati. Apa yang meragukan antum? Rasuah jelas antum. Rasuah, ada kau orang makan rasuah dia ragu-ragu. Benda ni dosa ke tak dosa ke? Benda ni boleh ke tak boleh makan rasuah ni? Tanya pada orang yang makan rasuah ni, dalam apa bidang tak peduli sekali, apa bidang sekali pun tak peduli antum. Kalau dia seorang yang sentiasa makan rasuah, kita tanya dia, makan rasuah ni apa hukum dia? Makan rasuah ni, saya pun rasa ragu-ragu lah ni. Saya nak kata dia dosa ke, pahala ke, saya pun tak berapa jelas. Dia akan jawab lagu tu kan tu. Dah. Dia tahu. Ilmu telah sampai, seruan telah sampai. Tetapi dia masih lagi nak makan rasuah. Kenapa? Kerana ketika dia makan rasuah, ketaatan dia kepada Tuhan akan kurang. Hati dia akan jadi semakin gelap. Dan dia tak akan nampak apa pun, hanya apa? Hanya kehidupan dunia yang tiasa bertambah. Apa dia? Dia punya rumah makin besar. Dia punya kereta makin besar. Dia punya jam makin mahal. Pakaian dia makin mewah. Dia makan di kedai-kedai kopi yang berharga satu kopi RM5. Itu akan bertambah. Dia akan nampak benda tu. Dia akan nampak tak cukup apa yang dia dapat selama ni.
Dia tak peduli apa dah antum. Kenapa? Kerana dia menolak seruan kebaikan. Dan Nabi kata, dosa adalah yang engkau tidak suka orang lain melihatnya. Kita tidak suka orang lain tahu apa kita buat. Antum ingat, antum orang yang makan rasuah ni, yang orang makan rasuah lah, kita bagi contoh senang. Orang makan rasuah ni, antum ingat, dia suka kalau bapak dia tahu. Dia suka kalau mak mentua dia tahu. Dia suka kalau pak mentua dia tahu. Kata dia seorang perasuah. Dia seorang kaki rasuah. Antum ingat dia suka tak? Pak mentua dia tahu, kata dia satu orang yang suka bagi rasuah untuk dapat projek. Kereta dia yang besar, ni rumah dia yang besar, ni bini dia yang pakai gelang emas sampai tinggi, sampai macam mami jarum tu tak boleh angkat tangan, ni semua bersumberkan duit rasuah. Antum ingat dia suka orang tahu kan? Antum rasa dia gembira kah? Dia boleh rasa bangga kah? Cerita kat orang, saya kereta besar ni saya beli dengan hasil rasuah. Rumah saya yang 2-3 biji saya beli dengan rasuah. Saya bagi projek kat orang bagi kat saya duit, saya makan rasuah. Azul ingat dia bangga kah? Azul ingat dia tak tahu kah? Kata benda tu adalah benda dosa. Tapi, kenapa dia jadi macam tu antum? Kenapa dia tak dapat berhenti daripada benda tu? Kerana dia menolak seruan kebaikan dan menerima seruan kejahatan. Dia tidak sendiri buat naya antum. Dia buat naya dia sendiri, bukan Tuhan yang buat naya dia antum. InsyaAllah tu nanti sihat pada umur panjang, kita akan kembali pergi kepada perkara yang keempat, yakni apa dia? Berpegang teguh dengan agama dan berlindung dengan jujur kepadanya, iaitu memelihara solat 5 waktu. Ada soalan antum, wallah alam bisawab, daripada Kak Syarifah Gani. Cikgu Kak Syarifah. Kak Syarifah Gani kata, kalau kita tengok TV, kemudian kita dengar lagu, adakah ini dianggap maksiat? Adakah ini dianggap maksiat? Antum kena tahu satu benda, para ulama kita ada memperkenalkan beberapa kaedah. Yang pertama antum, kita kena tahu setiap benda dia datang pada awalnya hukum dia harus. Antum kena ingat dulu. Berlakon, apa hukum dia? Hukum dia harus. Kenapa harus? Untuk memberi pelajaran kepada umat. Memberi pelajaran kepada umat. Kadang-kadang tu perkara yang harus tu, wallah alam, Allah lebih mengetahui. Kadang-kadang perkara yang harus tu akan bertukar menjadi haram. Macam soalan tadi lah. Kita tengok, kita dengar lagu. Kita tengok TV. Kita tengok TV, ada lagu. Benda tu maksiat tak? Okay. Mana ada televisyen yang tak ada lagu? Lepas tu yang tak ada kita tengok TV, tak ada lagu. Mana ada? Di phone kita pun ada. Ada. Saya bagi contoh mudah. Berlakon asal dia harus. Tetapi, apabila berlakon dengan laki orang, dan laki orang tu pegang kita, perkara yang mendatang tu akan menyebabkan benda yang harus jadi haram. Benda yang harus jadi haram. Cikgu Syarifah dengar elok-elok. Asal dia perkara tu harus. Apa dia? Berlakon harus. Benda tu boleh jadi haram. Bila dia jadi haram? Bila perkara yang mendatang. Perkara yang mendatang ni lah sangat penting. Kita nak tahu benda tu maksiat tak maksiat, kita tengok perkara yang mendatang tu. Contoh. Tengok bola. Apa hukum tengok bola? Kita kata tidak ada masalah tengok bola. Tetapi perkara yang mendatang, apa dia? Meninggalkan solat maghrib kerana bola. Maka ketika itu, perkara yang tadi harus tu telah menjadi haram. Apabila kita tengok TV, kemudian ada lagu. Dan para ulama telah membahas benda yang sangat luas tentang hukum lagu ni, hukum muzik ni. Dan dia bukan ijma'. Antum kena faham, bila khilaf bermakna tak ada dalil yang jelas.
Antu kena tak mula. Cikgu Syarifah kena tak dalam kepala dulu. Apa dia? Bila benda tu khilaf dalam agama, bermakna tidak ada dalil yang jelas. Kalau ada dalil yang jelas, dia tak akan ada khilaf. Muzik. Adakah ulama ijma' tentang muzik ni haram? Adakah ulama ijma'? Seolah-olah macam ada ijma'. Tapi tidak ada ijma'. Kalau ada ijma', siapa nak berbicara pasal muzik? Mereka selalu membawa perkataan Abu Bakar radhiyallahu ketika Abu Bakar pergi rumah Nabi pada hari raya. Tengok ada orang duk menyanyi di dalam rumah Nabi. Maka Abu Bakar kata seruli syaitan di rumah Nabi. Itu perkataan yang selalu diangkat. Perkataan Abu Bakar radhiyallahu anhu kata seruli syaitan di rumah Nabi. Perkataan Nabi tidak diangkat. Apa Nabi jawab? Nabi kata biarkan. Nabi kata biarkan. Kalau benda tu betul-betul haram, antum, Nabi takkan biar. No. Agama ni adalah agama yang dibawa oleh, agama yang dibina dengan wahyu. Kalau benda tu haram, memang. Jadi kita kata dalam bab ni, cikgu ni Syarifah, kita tengok TV, ada lagu. Benda tu khilaf. Benda tu khilaf. Dia ni, lagu ni, dia haram atau tak? Okay. Tetapi, bila kita dengar lagu, sampai kita lupa nak solat, sampai lupa hafalan, sampai lupa baca Quran, menyebabkan hati kita jadi tenang dengan muzik. Ini masalah lah. Sebab tu saya kata, Cikgu Syarifah kena tahu perkara yang mendatang tu. Asal dia semua harus perkara yang mendatang tu akan menyebabkan benda tu boleh atau tak boleh. Boleh atau tak boleh. Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala cipta kat kita. Semuanya. Dalam surah Baqarah, semuanya Allah cipta kat kita. Agama ni datang dengan sifat apa? Semuanya boleh. Semuanya boleh. Kecuali ada larangan yang kata tak boleh. Larangan yang jelas. Seperti apa? Minum arak. Kita tak boleh kata boleh. Kita tak boleh kata tak minum arak sikit tak apa. Air raya tak apa. Tak. Dia jelas haram. Haram. Zina. Jelas haram. Haram. Main judi. Dia jenis haram. Haram. Itu semua jenis-jenis yang memang tak boleh. Tetapi selain daripada tu, asal dia harus. Kalau kita nak kata benda tu haram, kita kena ada dalil yang jelas. Kena ada dalil yang jelas. Dan kita kena tahu. Perkara yang mendatang ni akan menyebabkan benda tu jadi haram ataupun tidak. InsyaAllah tu, saya ingat terjawablah soalan daripada Cikgu Syarifah ni. Wallahu a'lam bishawab, Allah lebih mengetahui. InsyaAllah nanti kita akan bersama lagi antum. InsyaAllah pada kuliah subuh insyaAllah antum. Ataupun kuliah duha. Kita akan membaca kitab-kitab pada adab dalam berdoa. Kita akan masuk perkara yang mana? Perkara yang doa mustajab ketika di Arafah. Sangat menarik perbahasan para ulama kita. Adakah hanya di Arafah saja doa mustajab ataupun di lain-lain tempat? Nanti kita akan bagi penjelasan insyaAllah dengan izin Allah Ta'ala. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan selawat pada Nabi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka